وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكلنا حسبنا الله Insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه بالدين آمين. Dan tersebut dalam khabar situ daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis qudsi, lapas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makna daripada Allah taala. Bermula fakir itu ialah penjaraku dan sakit itu belengguku. Fakir itu penjara, sakit itu dipanggil belenggu, pengikat. Maka ku penjara dengan demikian itu orang yang ku kasih. Siapa yang Tuhan kasih maka Tuhan kenakan dia, Tuhan kenakan dia ujian. Tuhan penjara dia dan Tuhan belenggu dia. Dengan apa? Kefakiran. Dengan apa? Kesakitan. Itu pakaian-pakaian para arif billah, para awliya. Sebab kalau tengok secara rata dia jarang para arif kita tengok apa. Dia sihat senang jarang, ada je sikit situ sikit sentuhan, cuci dia dan Tuhan angkat martabat dia. Sebab bala yang kena pada orang beriman dia panggil apa? Dia takrib, untuk menghampirkan dia kepada Allah Ta'ala. Bala yang kena pada orang mukmin, orang yang beriman, semua Tuhan hampirkan diri dia kepada dia. Dengan syarat dia reda lah, jangan diberbunyi, diam, senyap. Apa ujian yang kena pada kita, senyap. Jangan kita mengadu sana pusing sini, cerita sana cerita sini, masuk WhatsApp, masuk macam-macam. Ini macam-macam, WhatsApp lesap, masuk grup macam-macam. Apa yang Tuhan uji, senyap kita dengan Tuhan. Cerita dengan orang buat apa? Kan orang boleh tolong apa pun. Kita dengan dia je. Bahawa tu perjalanan ahlillah. Orang yang suka mengadu ni orang tak kenal Tuhan kan? Dia belum kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak mengadu-ngadu. Dia mengadu dengan Allah Ta'ala aja. Tersebut dalam khabar. Maknanya Allah Ta'ala uji hamba tadi. Sebab tu inna syaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal pal amsal. Man kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Man kana fi dinihi sulba, siapa yang kuat pada agama dia, ishtadda bala'u, lagi kuat Tuhan uji. Bagaimana kalau Tuhan uji kita, perasaan kita, tubuh badan kita senyap, jangan cerita apa-apa, mengadu dengan dia dan pandang af'al dia. Jangan nak mengadu dengan orang sana sini heboh, tu tak ada, luput kelebihan, rugi. Sebab takut kita tak masuk dalam makam reda. Kalau tak reda dia habis. Dan adamur reda tu asyad, ketiadaan reda dengan ujian Tuhan kita tu lebih teruk, lebih pada bala yang kita dapat. Bala yang kena tadi mungkin pada apa? Jasad. Tapi kalau tak reda tu dalam, menyebabkan kita tak perasan kita terjauh dari Tuhan. Kita banyak ni kena kan, kita perasan kita dekat, rupanya kita makin jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab alamatul ma'rifah ila sukut, as-sukut ataupun dipanggil apa? Man arafallah kalla lisan. Siapa yang kenal Tuhan kalla lisanu, kelu lidah dia, senyap. Apa makna kelu? No comment.
Apa yang Tuhan jatuh pada diri dia senyap, dia perhati dengan nikmat tu dia. Ya, bukan dulu masuk WhatsApp, masuk grup, masuk apa, itu tak pakai dan tak kenal, orang tak reti. Dia cerita dengan orang buat apa? Cerita dengan Tuhan, mengadu dengan Allah Ta'ala. Ya, mengadu dengan orang apa ada kan. Takut kita masuk lain tak reda, bahaya tu. Dan tak reda tu Tuhan hambat kita kan. Faliyatlub rabban siwa'i, pergi cari Tuhan lain kan. Wal yakhrub min tahti samai, boleh keluar pada muka bumi aku ni. Nak kena hambat dengan Tuhan hambat. Ya. Qada Tuhan wa qada'ullahu yajri, qada Tuhan tetap berlaku. Qada Tuhan ikut dia tak ikut kita. Faham ya? Qada Tuhan ikut dia tak ikut kita. Kau reda qada Tuhan tinggi martabat engkau, kata Sayyidina Umar. Kalau engkau maknanya engkau wa qada'ullahu yajri, qada Tuhan tak ikut engkau kata. Jaga tu. Ya. Kita mesti kenal dia dengan kenal. Takut kita mengaku kenal, rupa kita tak kenal. Orang yang suka bercerita ni banyak tak kenal orang, mengadu sana, mengadu sini, tak kenal. Kalau dia kenal Tuhan ni tak mengadu kan. Dia senyap dia dengan kekasih kan. Tu betul. Allah Karim. Tersebut maknanya Allah pakaikan kekasih dia tadi dengan ujian. Kalau nak ikut akal kita yang sempit, bila kekasih kita dan kita raih kan, beri yang sedap-sedap, lazat-lazat atau dunia ni, ini kekasih orang yang paling hebat. Kalau sekiranya tidak kerana dia, Tuhan tak jadi ke langit bumi. Siapa dia? Wa huwa nabiyuna habibullah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah dilahirkan di bumi mana? Di Europe kan? Di California ke? Ya, di padang kering kontang, padang pasir kering kontang diletakkan kekasih kan? Itu ada makna yang dalam. Apa makna dia? Anna dunya la qimata laha, bahawasanya dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau dunia tak ada nilai, tak akan beri. Tapi kerana dunia tu harga di sebelah sayap nyamuk pun tak ada. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dunia ni tak sampai sebelah sayap nyamuk. Ya, itu dalam hadis. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma sakal kafir jur'ata ma'in. Kalau adalah harga dunia ni, ya, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat tu, harga dia sebelah sayap nyamuk dia, bukan 12. Ma sakal kafira jur'ata ma'in, nasaya Allah tidak akan beri orang kafir seteguk air pun. Li'annal kafiru aduullah, bahawa si kafir itu musuh Allah. Tapi Tuhan beri sebab apa? Tak ada nilai. Tuan-tuan bagi kopi buah kelapa 25 biji 30 biji, 25 biji, ya, dah siap kopi semua, perah apa semua, mesin perah santan dia. Santan banyak ke ampas banyak kan? Santan dapat semangkuk, ampas bergoni tu. Ampas tu kita bawa balik ke dapur dah, kita bagi makan ayam ke dapat. Makan itik bagi lepak. Sebab apa? Dia tak ada nilai. Ya, santan sikit tapi dia ada nilai kan. Begitu maknanya orang beriman, Tuhan beri yang bernilai. Apa nilai rezeki? Yang ada kualiti, bila rezeki tu makin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kita dapat rezeki tu, kita nampak kurnia dia, kita syukur dengan dia, kita beribadat pada dia, itu rezeki tu ada berkat. Tak akan nampak banyak tapi kita makin jauh, makin khayal, itu kan, itu rezeki tu membawa maut. Itu dipanggil istidraj, permuaan. Sebab ukuran dia kita tengok kedudukan kita dengan Allah, makin dekat atau makin jauh. Kita makin mengenali dia ataupun makin kelam dengan dia, makin jauh, itu kena jaga. Kalau dunia ni ada harga, dah lama Tuhan lambat kepada Nabi dan Rasul pun dia tak menerima. Bukit Uhud tu dan Bukit Uhud tu tawar kepada baginda SAW, dengan izin Allah bertukar jadi emas. Nabi tolak. Nabi kata, aku diutus bukan kerana tu. Kalau kena kita macam tu, wah, Alhamdulillah, bolehlah kita gunakan pada kerja-kerja agama. Dia dapat apa pun tak ada. Dia hanya masuk longkang. Temberang ni nak manusia. Belum dapat bukan main lagi. Dapat gini dah dapat apa pun tak ada. Itu
itulah sikap nafsu manusia ni. Rasul tolak tu. Ya. Kerana ikut fikiran kita, wah bagus ambil tu kan. Oh, banyak manfaat boleh guna gini. Dia tak tahu yang ambil tu banyak hanyut. Tu. Allah. Itu tersebut dalam khabar dan hadis daripada Allah Ta'ala. Bermula fakir itu penjara. Mana sifat fakir tu Tuhan letakkan untuk apa? Memenjara, jangan kekasih dia pergi mengayap orang lain. Dan sakit itu belenggu, ikat, jangan bagi dia lari. Kalau tak ikatkan, kalbi dia lari. Dia lari pergi mengayap, tak pergi, tak jumpa Tuhan, tak jumpa makrifat akan Allah. Maka ku penjarakan dengan demikian orang yang ku kasih daripada segala hamba ku. Orang yang Tuhan kasih pada hamba dia tu. Ya, dan dalamnya pula hasil baginya taat. Ya, dalam kesusahan tu banyak kita tengok orang yang taat. Sebab tu disebut dalam hadis, orang fakir masuk syurga 500 tahun dahulu daripada orang kaya. Dua orang ni ahli syurga, si kaya dengan si fakir, si kaya dengan si miskin. Siapa masuk dulu? Nah, orang miskin masuk dulu. Jarak dia 500 tahun. Wah, jauh tu tuan. 500 tahun bukan dekat-dekat. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia, tak terkali kita tuan. Sebab apa? Sebab dia tak banyak cerita. Orang fakir, orang miskin dia harta tak ada. Nak cek apa? Kita punya harta pula, wah. Banyak ni nak. Daripada mana kamu ambil? Itu semua dah nak disoal besok. Di mana kamu ambil, cara mana kamu ambil, di mana kamu guna, apa satu-satu Tuhan tanya. Itu yang lambat kan? Allah. Dalam doa Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya, kalau si doa ni gagak tuan-tuan nak amin ke tak? Ini doa Rasulullah SAW ni. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku miskin. Tuan amin. Nak? Aku nak jadi kaya kan. Wa amitni miskinan. Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Ya? Boleh tak amin kita kan? Tapi miskin dia ada dua makna lah. Ya, miskin batin maksudnya. Apa maksud fakir batin? Mana hati dia sentiasa dengan Tuhan, itu maksudnya. Ya, maknanya orang miskin mana orang yang tidak memiliki harta. Jadi miskin pada batin maknanya orang yang tidak merasa dia memiliki, itu maksudnya. Ya, kita rasa dia milik. Yang ada pada dia pun kan dia punya itu. Itu semua pinjaman daripada Allah. Itu maksudnya. Jadi maknanya kalau kita merasa kita punya atau dia punya lain-lain sikit kan. Ini jawab ini anak punya. Kalau dia cakap ini pinjam, slow sikit kan. Bila dia rasa meminjam dia slow. Kalau dia rasa dia punya tu lain sikit gaya dia. Lepas tu jangan dia rasa memilik, bahkan kita rasa kita dimilik. Ya, tak ada apa yang kita milik kan. Ya, semua adalah minallah. Kemudian billah dengan Allah, kemudian balik kepada Allah balik. Semua dia punya kan. Habis tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kekasih dia tadi itu ujian yang tersebut. Dipenjaranya dia dengan fakir, dibelenggu dia dengan itu maknanya kesusahan, kesakitan dan sebagainya. Allah. Daripada segala hamba dalamnya tadi pula hasil baginya taat hati dia dan segala amalnya, dan sezarah daripada amal batin itu terlebih baik daripada beberapa umpama besar bukit daripada segala amal anggota. Ya, fakir ni sifat apa tuan? Hati. Ya, rasa fakir dengan Tuhan. Maka bila amal hati, harga dia lebih besar daripada amal zahir. Zarratun min amalil batin khairun min amsali jibali min amalil jawarih. Zarratun min amalil batin, satu zarah sikit aja amal batin. Apa dia? Makrifah dengan Tuhan, tawajuh hati dengan Tuhan, semua berdalam, zauq semua dalam. Sikit itu lebih besar daripada amal luar tapi tak ada dalam. Dia buat amal tapi dalam dia satu pun rasa dengan Tuhan tak ada. Dia tak terasa pun Tuhan lihat dia, dia tak rasa pun kebesaran Tuhan. Dia buat keluar sangkar aje lah, tak ada isi panggil. Ya,
buat dalam tu tempat, dan tempat tilik Allah Ta'ala pun dalam. Apa mana tempat tilik? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tak tilik kita punya luar, dia tengok dalam. Apa maksud? Maksud di sini maknanya ukuran terakhir, ukuran penerimaan. Tuhan terima atau Tuhan reject, dia tengok dalam. Ya. Berdalam kalau cantik, bersih, dengan ikhlasnya, dengan mahabbahnya dengan Tuhan, ya, dengan takarrub hati dia dengan Tuhan, Masya Allah, itu memang diangkat amal itu. Tapi kalau amal dia tengok dalam kan, penyakit dalam banyak, riya, ujub, semua, hubud dunia, banyak tu. Itu amal tu di reject balik, ya. Dan amal yang kena reject ni kan dalam hadis gerun kita baca tadi, di antara orang yang hebat-hebat ditolak, ulama ada ditolak, mujahid, orang yang berjuang sampai mati terbaring atas pasir itu ditolak pun ada. As-saha, orang yang dermawan, juta-juta dia begini derma, ditolak pun ada. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya apa? Sebab apa ditolak ni? Sebab wujudul afat, ada penyakit di dalam qalbi, ya. Sebab ilmu qalbi ialah ilmu terbesar. Tempat makrifat Tuhan mana? Di qalbi. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama makrifat. Makrifat duduk di mana? Qalbi, tak duduk di ujung jari kita. Ya, tasdiq ma ja'an nabi, mana tasdiq? Ma qarra fil batn, benda duduk dalam, semua dalam. Mana hakikat roh kita, dia tu yang mahal, dia yang boleh mengenal, dia yang boleh menghampirkan diri. Yang luar ni sangkar. Tapi kesilapan manusia banyak, dia jaga sangkar luar, ya. Dia jaga sangkar. Kita jagalah sangkar luar, pakailah apa sekalipun, mati tak anda? Orang sakit mati, orang sihat mati tak? Mati bukan kes sakit, mati kes ajal. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seorang tu sakit kat manusia, koma dan dia belum nokta, dia koma ya. Yang kawan ni pergi balik, pergi tengok dia kan, bom aksiden, yang ni mati dulu. Yang sihat ni mati dulu, yang hantar mati. Sebab mati sebab ajal, bukan sebab sakit, ya. Cuma sakit tu hadiah daripada Allah Ta'ala, ya. Sakit tu hadiyatan minallah, hadiah. Sebab orang yang kenal Tuhan bila kena sakit dia kata apa? Alhamdulillahi albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian awliya, kekasih engkau. Inilah dia. Ini semua benda-benda yang nafsu kita mengeliat nak terima kan. Alamak. Kita kalau boleh nak apa kan, sihat sampai mati, senang sampai mati, ya, tak ada masalah. Kalau nak duduk tempat yang tak ada masalah, tak ada sakit, tak ada susah, ni bukan tempat dia. Sana tempat dia. Al-jannah, syurga tu, ya. Berkata man talaba ma lam yukhlaq at'aba naqsah. Barang siapa mencari benda yang tidak dijadikan Tuhan, maka dia memenatkan diri. Tempat tu, benda tu tak ada, kita pergi cari dan penat tak? Penat. Pokok kelapa tak ada buah, kita pergi panjat, penat kan? Beruk pun marah kan? Kau suruh panjat pokok dah ada tinggi, buah tak ada. Marah beruk kat kita kan? Ya, tuan aku ni apa? Dia silap makan ubat. Dia suruh aku panjat pokok tak ada buah kan? Nak cari benda biar yang ada. Maka kewujudan as-sa'adah al-hakikiyah la fid dunya walakin fil jannah. Tempat di syurga tu. Dan syurga dia naik kan? Lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat nikmat dia. Ya, dia tak sama dunia. Dunia dah ada sedikit, kemudian diturun, turun, lepas tu dengan tuan-tuan diturun masuk liang lahat tu. Itulah dunia. Ya, kita nak cari atas dunia, mana ada orang daripada sejak dia lahir sampai dia meninggal tak ada satu pun masalah pada diri dia. Ada? Mana ada? Masalah yang tak lepas yang ni pula, yang ni tak lepas yang ni pula tindih, yang ni lepas yang ni empap. Ya, sentiasa. Maka kalau kita faham benda tu, itu sebenarnya apa? Hadiah dari Allah. Kita dah minta kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berilah aku syurga-Mu, ridha-Mu. Baik, Tuhan right, dia terima. Tapi nak masuk syurga, dia tengok kita ni, muka kita ni tak layak lagi, koreng. Tahu koreng, mu maksiat, mungkar, penuh ni kan, banyak. Maka dia cuci ya. Dia cuci dengan apa? Sakit, ujian, habis. Ya, tiap-tiap sakit ujian tu semua dia gugur segala dosa. Dosa kita habis. Elok dia seminggu nak meninggal dah bersih ya. Pum dia ambil je berjalan tu masuk. Itu cara dia tak ni.
Kita tengok sahabat-sahabat kita, dia dua sudut internet di Myanmar, di mana dulu Bosnia, Myanmar, semua kena zalim kan. Kita tengok kadang-kadang ulama ada kerat dia bunuh, kita tengok tak sanggup kan, teruk-teruk dizalimi. Zahirnya kita protes, itu satu kezaliman, tapi hakikat dia orang tu kat mana sekarang? Jannah juga. Dia dah nikmat, kita yang belum tahu ni. Dia dah habis, dah selesai hidup dunia, dia dah selesai kehidupan mereka tadi. Dia dapat satu tawaran besar dari Tuhan. Tuhan uji dia, dizalimi, dan dia mati dalam keadaan dia dizalimi, maka martabat dia diangkat, tempat syurga dia siap dia. Kita belum tahu lagi kan. Kalau tengok satu sudut, dia dah lepas, kita ni belum. Ya, pengumpul di ujung tak tahu entah ni. Minta Allah Ta'ala selamatkan tu saja. Ya, Allah. Kita perhati sebalik tu. Ya, sahabat-sahabat kita yang dah pergi tu, dia pergi dengan keadaan hebat tu. Ya, mana keadaan hebat, dia dalam keadaan diuji, dan maknanya dalam keadaan itu Tuhan angkat martabat ni. Allah. Dan sejarah daripada amal hati terlebih baik daripada beberapa bukit segunung-gunung untuk amal, tapi dalam dia tak ada dia, mana tak ada nilai, kosong. Dan demikian tu seperti dia panggil sabar, dan reda tu pun dalam. Sabar sifat dalam, naik atas lagi, reda lagi tinggi, zuhud semua dalam, tawakal dalam, kasih akan Allah ni paling tinggi. Tarikul mahabbah, jalan kami ialah membentuk kasih dan cinta kepada Allah Ta'ala. Tanpa cinta kasih yang kuat, rohani kita tak boleh bergerak kan? Ya, dia bila cantik, ada cinta kasih kuat, dia pergi laju kan. Kita buat kerja tadi, kerja siapa suruh? Kekasih dia. Dia buat kan, suruh panjat pokok dia panjat. So terkejut laut dia terkejut. Sebab apa? Dia nak cari reda mahbub, kekasih dia. Maka orang yang dapat kasih dengan Allah Ta'ala, Masya Allah. Kita tengok di kalangan sahabat, bukan dia beri harta dia, benda beri masa, nyawa-nyawa dia beri kan. Sebab rahsia mahabbah tu. Maka nak cari jalan mahabbah, kita banyak abang kena tafakkur, muhasabah, berarti akan nikmat Tuhan yang terlampau banyak dekat kita. Kemudian banyakkan akan zikrullah, mengingati akan dia, insya-Allah dia akan naik taraf rindu ke Tuhan tu kuat. Situ dia punya laju rohani dia akan laju jindan. Dan kata orang bagi Syekh Abdul Wahid Ibn Zaid, Syekh Abdul Wahid intan wudu isyak sampai subuh 40 tahun. 40 tahun makna apa kan? Dia tak tidur malam kan. Syekh ada banyak ulama-ulama besar, dia sampai ke subuh dia tak tidur. Sebab apa kan? Rahsia dia apa tu? Kelazatan rohani dengan Tuhan. Man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Siapa yang telah direzekikan oleh Allah kemanisan dia dengan Tuhan, maka hilang daripada dia mengantuk. Tak ada mengantuk kan? Sebab para awliya masuk aja waktu maghrib tu, dia punya rasa macam hari raya kan? Macam hari raya. Itu buka dalam Syarah Minhajul Abidin Sirajul Talibin bagi Syekh Zaini Dahlan, mufti kerajaan Madinah tu. Disyarahkan Minhaj juzuk yang pertama. Dia kata para arifin billah bila masuk malam tu, dia punya seronok macam menyambut hari raya. Sebab di malam tempat kebahagiaan rohani dia. Pintu langit dia buka kan? Ini bukan raja buka ni, Allah Ta'ala buka. 1/3 akhir hadis sahih, pintu langit dibuka. Siapa berdoa diangkat terus, siapa minta ampun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Apa saja kita minta angkat. Buat dia orang tunggu masa tu. Seronok janjian Allah Ta'ala. Kekasih buka tawaran. Ini kekasih buka tawaran, dia menyungkung tidur. Ini kasih apa kan? Tak siddiq kita dalam kasih mahabbah dengan Tuhan. Atas sebab kerinduan dia dengan Allah Ta'ala tadi menyebabkan apa? Dan dia tak ada rasa mengantuk. Tapi kalau kita tak kuat, mengantuk tarik lagi, kita paksa, jangan kan bawa mudarat. Kita ajar tadrij sikit-sikit, ajar sikit-sikit. Mula kita bangun pukul 5 kan, kita bangun 4 lebih sampailah. Maknanya tarak pukul 3 tu elok tu. Pukul 3 tu, pukul 3 lebih, 3:30 tu dia sedang mengalirkan air mata kerinduan dengan Tuhannya. Itu cara-cara ma'arif. Dan kita bila bangun tuan-tuan, syaitan akan kacau.
Dia akan tiup kat telinga dia apa? Lailun tawil, malam panjang lagi lah tidur, dia kata. Kau bangun pukul 3, 3:30, orang lain semua tengah tidur. Kita pun jawab, wali-wali tengah tak tidur, kata. Kau, kita bangun pukul 3 rasa awal, pukul 3:30 awal, wali tak tidur langsung. Mak malu kita. Ya. Ni Syekh Abdul Wahid dah ni. 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Dia kata apa? Seorang lelaki telah mengerjakan ibadat 50 tahun. Lama 50 tahun di ibadat. Sebenarnya datang ia kepadanya, maka kata Syekh Abdul Wahid, hai kekasihku, habarkan oleh kamu akan daku daripadamu, adakah telah memadai engkau dengan dia? 50 tahun kamu ibadat tu siang malam semua kan, cukup tak? Dia kata, adakah telah jinak engkau dengan dia? 50 tahun kamu buat ibadat, kamu dah masuk tak maqamul uns, makam berjinak kalbi kamu dengan Tuhan? Atau kamu semayang tu apa tak rasa, serupa je, sebelum semayang dengan lepas semayang sama, tak ada apa kan? Ada dia tanya satu, katanya tiada, belum mendapat lagi maqamul uns, makam berjinak dengan Tuhan. Maka katanya, telah reda engkau dengan dia? Katanya tiada. Reda apa mandan? Alamatul reda as-sukut. Dalil kita reda, duduk dalam makam reda, mulut dia jangan buka cerita dengan orang, senyap. Apa benda yang berlaku kat dia, ujian ke apa dia, no comment. Itu tanda orang reda. Kalau tak reda, dia bobek sana begitu, tak reda kan, dia tak boleh duduk lagi, jauh lagi. Tuhan uji kita berbagai-bagai ujian. Maka tanda kita kenal, kita tahu bahawa dalam ujian itu ada kurniaan besar sebenarnya. Maka kita sambut senyap, diam. Sampai disambut mana adal man'u anil ata. Bala yang sampai itu dikira satu pemberian dari Allah Ta'ala. Mana teman sekat, orang dapat kita tak dapat kan. Maka itu satu nikmat besar. Maka tiada, dia kata, jawab dia tiada. 50 tahun tuan ni. Maka katanya hanya senya menambah akan dikau daripada sembahyang dan puasa. Kalau macam tu kau kena tambah lagi tu. Tingkatkan lagi. Kena banyakkan lagi zikir, banyakkan lagi sembahyang. Apabila 50 tahun dan kau buat ibadat, tak ada rasa manis dengan Tuhanmu. Tidak ada rasa apa? Reda, tidak rasa jinak dengan Tuhanmu, bertambah lagi ibadat kamu. Banyak tak kena lagi tu. Jikalau tiada aku malu kepadamu, nasaya ku khabarkan akan dikau bahawa engkau mengerjakan ibadat 50 tahun itu kena masuk bahagian nafsu. Itu dia. Dia masuk 50 tahun dia buat ibadat, tapi dia punya ibadat dia panggil madkhul. Apa madkhul? Masuk penyakit. Satu lori tuan-tuan, dia beli buah tembikai. Besar-besar tu. Dia belah dia, semua berjoget dalam tu. Askar dalam tu, semua apa? Ulat. Semua masuk tong sampah. Tong sampah masuk dan ni. Sebab apa? Wujudul afat, ada penyakit. Sebab tu kita sentiasa pantau ibadat yang kita lakukan, kita tengok betul-betul kena tak dengan syariat zahir dan syariat yang batin. Tanda amal kita tadi diterima Ta'ala, dia akan menambahkan kelazatan kita dengan dia, kemanjaan hati dengan dia, rindu dengan dia. Itu semua tanda amal tu diterima. Dan kita buat tu makin lama makin sedap, makin lama makin lazat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda amal terima. Tanda amal dirijek dia rasa berat. Sebab tu ulama kata-kata, kau cari guru yang meringankan ibadat kamu. Cari guru yang mana guru ni kau belajar dengan dia, ibadat kamu ringan dia. Seorang ni pun dia percayalah guru kan, dia minta amalan, guru dia bagi sikit aja. Wah, dia kata guru ni yang sebenar, sebab tak berat kata. Guru sana bagi ibadat kami banyak sikit, puluh-puluh ribu, kata berat. Bukan tu maksud dia, salah tu. Maksud dia cari guru yang mentarbiah kamu sampai kamu rasa kelazatan ibadat, dan bila lazat kamu rasa ringan. Itu maksud dia. Maknanya guru yang mentarbiah roh kamu, sir kamu tadi, sehingga kamu makrifat betul dengan Tuhan. Dan bila dah makrifat dengan Tuhan, ibadat itu rasa ringan dan lazat. Bukan ringan, dia lazat.
Dia bila lazat dia akan rasa ingat sedap. Ya, banyak atau sikit. Dia zikir 10-20 ribu dia main je. Ini pun nak habis 1000 seberat. Tu maknanya apa? Kalbi dia tak sihat. Ya, sebab guru yang mendidik dia tak dapat obat yang sebenar untuk menyihatkan rohani. Sebab rohani bila sihat, mana kita akan dapat rasa hakikat ibadat itu sendiri. Macam badan kita bila sihat, kita akan dapat makanan yang asli. Tapi kalau diganggu dengan demam, kita bawa sedap macam mana makanan pun dia rasa tawar. Ya, paling bahaya, ya, taraf paling bahaya bila kalbi insan tawar dengan Allah Ta'ala. Ya, dengar yang berbual kan. Hadis tu kita kena rasakan, kata ulama hadis, macam kau duduk menghadap Rasulullah. Bukan guru tu Rasul, bayangkan kau terima dari Rasulullah terus. Macam tu adab ni. Bau auqa' bin nafs, dia akan terjun dalam hati, nur dia boleh buka. Ya. Kalau kita dengar kita bercakap tu dah kena gentu syaitan. Orang ceramah kita bercakap tu gentu syaitan ada ini. Ya, baik. Ya. Kau tunggu saya, dia tinggal ni. Dia pantang dengar kalau dia mengajar dengan suara orang bercakap, dia tinggal balik. Wallah alam dia pun balik. Ya. Tapi orang kampung tu tak buat kan. Kita buat dengan habis pula kan. Tapi faham-faham je lah. Yang kita baca ni ayat ni bukan surat khabar ni. Ini bukan surat khabar ni. Ni kalamullah, kalamul hadis, kalam Rasulullah dan kalam awliya ni yang kita baca ni. Bukan nilai dengan dunia kan. Ya. Ambil perhatian lah. Nak didik kalbi bukan senang kan. Nak tawajuhkan kalbi pada Ta'ala itu bukan senang. Kitab ni membahas kalbi, tempat tilik Allah Ta'ala. Dia baik semua settle, dia rosak semua rosak. Enjin besar kan. Yang kita bincang ni enjin besar ni, kalau dia rosak dia kan dia jam pestin dia habis. Ya, kita menghadap Tuhan dengan sangka di luar tak ada. Angkat sembahyang Allahu Akbar kosong. Ya. Dia nak betul-betul angkat salatul mi'raj mukmin. Sembahyang tu mi'raj. Kita angkat takbir, hati tu tawajuh. Ini bincang tawajuh, ni tak nak bincang benda-benda ni. Apa dia punya ubat, apa penyakit dia, ya, supaya kita dapat duduk tangga yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mahabbatullah benda besar ni. Ya, cuma kata zarratun min amalil batin khairun min amsali jibali min amali jawarih. Satu zarah aja amalan dalam tu nilai lebih besar daripada segunung-gunung amal luar yang tak di dalam. Ya, sebab dalam tu kata yang ulama tadi rosak, terjun dengan akal sebab dalam. Tuan tanya dia, ke mana kamu gunakan umur kamu? Saya mencari ilmu ya Allah. Cari ilmu hampa Mekah, Madinah, apa semua kan. Balik mengajar. Tuan kata kazab tak, bohong kau. Habis. Kau cari ilmu, kau mengajar bukan kena orang, kau bukan kena aku. Tuan kata kena dapat habuan dunia, kena dapat sanjungan dunia. Sebab Nabi beri awal lagi, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa cari ilmu agama dia cari ni, tapi tujuan dia apa? Nak paling kamu ke manusia kat dia supaya dapat glamour, supaya senang makan pakai, ya, maka sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam. Nabi kata, jangan tukar ilmu Allah Ta'ala dengan habuan dunia, tak layak kan. Ya, kita nakkan ilmu tu ialah satu benda yang paling besar kita dapat, ialah mardatillah, keridaan Allah Ta'ala. Kita melangkah ke masjid, ke surau, kita mengaji, kita zikir, semua tu nak satu je benda. Benda yang paling besar dalam hidup kita, waridwanullahi minallahi akbar. Tu ayat Quran, redha dari Tuhan tu paling besar. Siapa dapat redha Tuhan dapat segala-galanya. Dia tak dapat redha Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Ya, maka kita cari redha. Redha tu apa dipanggil? Amrun qalbiyun, urusan qalbi dalam kan. Ya, kita nak pusing kita betul-betul dia menghadap kiblat ruh dia, itulah kepada Allah Taala. Atau Syekh Abdul Wahid dan saya beri pesan tu, 50 tahun buat ibadat tak gerun dan ni. 50 tahun buat ibadat reject. Allah. Kau tidak rasakan Allah Ta'ala letakkan dalam Quran, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, itu bahasa Arab itu ngaji, dan qad masuk dalam aflaha fi'il madhi li ifadati takkid. Makna apa? Satu pengakuan besar, confirm selamat dunia akhirat orang. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang membersihkan qalbi dia. Ya, qalbi dia dibersihkan.
Bila bersih kalbi dia daripada penyakit-penyakit dalam, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam dengan sesiapa pun, bahkan dia berlazat nikmat dengan Tuhannya. Maka syurga tempat ni kan, ya, cantik. Memang Tuhan sediakan tempat ni, ya. Sebab dia suruh kita apa? Alihkan pandangan hati kita pada makhluk. Jangan letak kasih pada makhluk, jangan letak dengki pada makhluk, jangan pandang pada makhluk, pandang terus pada dia je, af'al dia. Ya, apa yang berlaku ni semua ma khassasallahu fil azal. Benda yang Tuhan dah taksis pada azal, siapa boleh ubah ni? Mana dia menayangkan kebesaran dan keagungan dia. Dan bila kita pandang ni, hati kita akan rasa gerun. Ya, dan nampak kebesaran dia pula, hati kita akan rasa cinta dengan dia. Yang ni kita nak pakai. Benda ni yang kita nak bawa. Bawa dia akan dapat keridaan dari Allah Ta'ala. Dah dapat reda Tuhan, masya-Allah ni. Hebat orang tu akan dapat kejayaan dunia dan akhirat orang ini. Dan inilah isyarat yang kami kata Tuan Pengarang akan dia afdal segala amal hati itu segala amal anggota. Mana nak bandingkan amal anggota dengan amalan hati, mana afdal? Amalan dalam lebih afdal. Sebab dia nokta akhir, dikira akhir sekali, terima atau tidak. Tadi kan ulama tu banyak, tapi dalam tak habis, tak rosak, dalam rosak habis tuan tolak. Ya, yang mujahid pula berjuang sampai akhirnya apa? Mati. Bukan korban harta kan, mati nyawa tu. Bila Tuhan tanya, kamu dengan menggunakan umur kamu berjuang ya sampai mati, Tuhan kata kazab tak, bohong kau buat semua nak dapat nama. Habis perbuatan tu baik kan. Jihad ni masya Allah benda besar, ulama ni masya Allah ilmu benda besar, tapi ada satu rahsia dalam tu. Titik akhir terima, reject atau terima tu di kalbi dia tu, ya. Tu. Dan satu lagi as-sahak, orang yang suka memberi tu bagus, suka membantu. Bahawa Islam tiga benda kan. Untuk sumber hukum hakam, ulama pegang. Dia yang mengetahui, boleh keluarkan daripada Quran dan hadis, makna Quran supaya kita dapat beramal. Kemudian orang yang berjuang, kalau tak ada pejuang Islam kan, di Melaka dia mungkin tak sampai Islam. Bukan dekat di tanah Arab, nak bawa kemari kalau tak ada pengorbanan, masya-Allah, ya. Tu. Mana besar. Yang ketiga pula sumbangan. Ya, kalau kita nak buat masjid, nak buat apa, kalau kumpul seorang bagi 50 sen, berapa tahun siap. Yang ni letak ambil kau 5 juta, yang ni 3 juta. Sekejap dah siap, setahun dah siap. Kan? Contohnya, mana penting. Tapi di sebalik benda penting besar tu, ada lagi satu rahsia, sir dalam dia, roh dia. Ialah wujudul ikhlas dalam tu. Dan wujudul ikhlas datang bila kalbi tidak menghadap pada makhluk. Ya, dia kata farik galbak, kosongkan, jangan kamu hadap pada makhluk, hadap terus pada dia. Bila hadap pada makhluk, dalam hati kita ada kalbi, tak ada orang, maka amal tu akan jadi rosak. Dia buat, dia pusing kat dalam, tunjuk kat orang, habis kan? Ya, dia buat ibadat tapi suka tunjuk kat orang. Dia semayang, dia ambil gambar, dia pergi derma, dia ambil gambar, dia pergi Mekah, dia ambil gambar, lepas tu masuk WhatsApp. Dia tunjuk kat orang, saya pergi ni, walaupun ni, habis kan? Dalam Minhaj, Imam Ghazali cerita satu orang tu ibadat dia terhapus dan dia dah buat 70 tahun. 70 tahun kan. Sayang, dia pergi haji, bila orang datang rumah dia, mulalah syaitan jolok dia. Dia pun cakap, oh Minah, Leha ke Timah ke bini dia, kau keluarkan cerik tu lah yang kita pergi haji kali ke-7. Habis. Bermakna dia nak cerita dia pergi haji dah 7 kali. Habis faqad habitat a'malum, kosong. Ada gerun tuan-tuan, nak jaga benda. Sebab apa tu? Sebab kalbi dia ada orang nak tunjuk orang. Tapi kalau kalbi dia tak ada, dalam dia Allah, sehat dan sebab tu tembak dalam kalbi, ikut nafas kita turun naik. Sebab tiap-tiap nafas turun naik tu dia dua hukum, satu bercerai, satu berhubung, dia panggil ittisal atau infisal. Bila kita dengan dia, maka kita semakin dekat, ittisal. Bila kita lalai, bermakna dia infisal, semakin terjarak jauh hati kita. Dan tidak ada benda paling bahaya bila kalbi insan semakin jauh-jauh dengan orang. Ya, sebab tu jangan pandang orang. Dia sampai peringkat istiwa uzami wal madhi minal ammah. Betul-betul orang puji dia pun dia tak ada rasa, orang caci dia pun tak ada rasa. Ya, mana rasa hati dia bukan dengan orang. Orang nak khianat dia ke nak kata dia pun tak masuk dalam kepala. Yang penting dia dengan Tuhan.
Ini bila orang kata kita kau khianat ke apa, kita kata macam-macam, lepas tu kita masuk dalam WhatsApp lah, dalam apa lah cerita, menandakan kita tak reda dengan qada Tuhan. Orang yang tak reda qada Tuhan, dia kata amal dia ditolak oleh Tuhan, mardud, bahkan Tuhan suruh keluar daripada dunia. Ya, fal yatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti samai, sila keluar daripada muka bumi, aku cari Tuhan lain. Jangan main dah. Sebab makrifat penting. Bila dia dalam makrifat, dia kenal Tuhan, nasai dia akan terima apa sahaja yang Tuhan letak atas dia sebagai satu kelazatan. Adal man'u ainul atak, sehingga sakit tu dia rasa nikmat. Ya, sebab apa? Dia nampak tu ada kekasih. Kekasih tuan-tuan kalau cubit dia rasa sakit tak? Ya, kalau dia masak nasi angin, dia kata, sedap kau punya beras ni mana kau beli? Padahal kawan tu masak nasi angin. Ya, sebab apa? Dia baru bernikah kan, kasih betul kat bini. Apa bini dia buat semua suka je. Tapi jangan dah tua esok baru sana lah. Panas dia rasa, angin macam-macam tuan. Ya, itu penting kalbi. Kalbi bila dah suka tuan-tuan, apa saja dia rasa. Nak ceritakan kalau kalbi dia betul kasih dengan Tuhan, sampai adal man'uan yang letak. Bala tu datang dia terima dengan senang. Alhamdulillah, ini nikmat. Sebab dalam bala tu ada nikmat besar tu. Ya. Dalam bala ada 1000 rahmat. Bala yang kena pada orang mukmin itu dia panggil litakrib, Tuhan angkat martabat di dekat dia. Bagi orang kafir litanzib, memang Tuhan nak azab dia. Ya. Pemberian pula dua juga, satu nikmat, satu lagi istidrat, permuaan. Ya, itu maksud dia. Jadi maknanya apa? Itulah faedah kata apa? Ukhruj anin nafs, keluar daripada diri kamu. Keluarkan makhluk daripada diri kamu. Sehingga makhluk puji kita tak rasa apa. Ya, sehingga makhluk hina kita pun kita tak rasa apa. Baru dia betul-betul kenal Tuhan. Ya, kalau makhluk kata dia terusik, tu belum gitu. Kalau macam tu banyak kita minta ampun dengan Allah Ta'ala supaya Tuhan bersihkan kalbi kita dan kita dapat berlazat dengan Allah. Bi falyafrahu wa bi zikri falyata'amu. Itu Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Daud. Ya, wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu. Wahai Daud, sampaikan pada orang yang betul-betul jujur dia dengan aku dua perkara. Pertama, dengan aku mereka gembira. Seronok ni tuan-tuan, dia cinta baru seronok. Dan cinta ni bila apa? Bila kita kenal. Orang panggil tak kenal tak cinta. Bila dia kenal betul dan dia kenal betul-betul segala-gala kesempurnaan ada di dia, memang confirm mati dia akan jatuh. Dan siapa yang segala-gala kekamalan ada di dia? Allah. Makhluk semua bersifat dengan fakir, lemah, hina. Segala kekurangan sifat makhluk, segala kesempurnaan sifat Allah. Kenapa manusia tak jatuh cinta? Sebab dia tak kenal. Kalau dia kenal siapa Allah Ta'ala, Masya Allah. Ya, nasib dia nak lupakan Tuhan pun bayar. Sentiasa hati dia dengan Allah Ta'ala. Sebab dia lah pemberi rezeki, dia lah pemberi nikmat, dia lah segala-gala daripada dia. Ya, tak boleh nak, kita nak challenge dan dia paling hebat, dia paling pengasih, dia paling penyayang. Maka gantungkan kalbi kita dengan dia. Jangan gantungkan kalbi kita dengan makhluk. Kalau gantung kalbi dengan makhluk, itu menyeksa diri sendiri. Ya, orang puji kita rosak, orang caci kita pun kita rosak. Kalau dia tak kerti connect hati dia dengan Allah. Ya. Kalau orang puji, dia babas, dia seronok, datang riak, ujuk semua habis. Bila orang kata pula, ni marah, tak reda, gini, habis juga. Tapi kalau dekat dengan makhluk dia dengan Tuhan, dia pandang semua af'al Tuhan, semua ada hikmat. Ma khalaqta hadza batilan. Tuhan buat semua tak ada sia-sia. Ya, hatta orang menyakiti kita pun itu ada hakikat, ada rahsia di situ supaya Allah Ta'ala nak angkat martabat dan sebagainya. Tapi stop, hati dia je. Tu ada kata kun ma'allah. Jadikan hati kamu sentiasa dengan Allah Ta'ala. Tarallahu ma'at, Tuhan akan hadiahkan. Dibuka kasyaf kalbi kita, sentiasa dapat syuhud dengan dia. Dan nikmat yang paling besar dalam dunia apa? Bila terbuka kalbi insan dengan wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Bila terbuka aja hati dia dengan Tuhan, tu masya-Allah nikmat besar. Dan Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah bukakan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi Allahumma ighfir lana fa inna khayra kullahu bi yadika anta. Alhamdulillah.